لا حول ولا قوة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucap syukur alhamdulillah kerana kita sering dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Majalisul ilmi raudhatun min riyadil jannah. Majlis ilmu adalah taman syurga Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Satu lagi ialah raudhatun min riyadil jannah, ini ialah baina mimbari wa maqami raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan juga maqamku adalah taman syurga, iaitu tempat mimbar Nabi SAW dan kubur baginda adalah taman syurga atas muka bumi. Kemudian Nabi SAW menyebut al-qabru raudhatun min riyadil jannah. Kubur itu pula adalah taman syurga. Al-qabru raudhatun min riyadil jannah. Maknanya kalau kita hidup atas dunia, kalau ada duit dan sebagainya, kita boleh pergi ziarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka kita berebutlah untuk berada di raudhah. Berebutlah. Kalau dulu tahun 90-an, Ustaz pergi tahun 96, pertama kali pergi ke Mekah tahun 96, bebas masa tu, tak ada pagar, maksudnya tak tahan. Sekarang ni dia buat partition, satu grup masuk dalam satu tempat, menunggu di situ, dia pun tutup dengan canvas. Maksudnya petak yang kedua ada lagi 100 orang, petak ketiga ada 100 orang, begitulah. Jadi dia bagi yang pertama tu 15 minit. So yang pertama habis duduk iktikaf, baca Quran sikit, sembahyang 15 minit, dia halau keluar. Dia buka pula kanvas ni. Dalam kanvas saja bekerja-kerja, berebut, berlari-lari. Ada yang satu tahun 2000 berapa, 2017 aku. Orang perempuan, belah perempuan, bertindih. Bila berebut nak pergi kat raudhah, jatuh. Bila jatuh orang tak perasan, maka dipijak oleh orang belakang, mati. Mati. Sebab di sana bukan orang Asia semua. Kalau orang Asia kecil-kecil kemetok tu okey lah, ringan dia. Tapi nu kena nu daripada Somalia, Afrika Selatan, oh yang tu 100 kilo kat atas belakang, berat dia. Jadi tak ingat yang jatuh tu orang mana, orang Asia aku, mati. Begitu juga bila lelaki berebut, kalau bertolak-tolak sampai jatuh, bila jatuh kena orang tolong selamatkan. Kalau tak ada orang selamatkan, memang confirm lah pijak. Orang belakang tak nampak, dia jatuh. Buat berebut ni, nak pergi mana? Pergi raudhah. Masuk 15 minit dia halau. Maka petak yang pertama dalam kanvas tu dah masuk, dia buka petak yang kedua. Yang orang yang kedua masuk dalam petak yang pertama. Gitulah medam dia untuk berebutnya raudhah. Bagi orang yang ada duit, bagi orang yang ada tenaga, bolehlah nak pergi ke raudhah Nabi SAW. Jadi sebagai keadilannya, maka Nabi kata majalisil ilmi raudhatun min riyadil jannah. Majlis ilmu sama je dengan taman syurga aku tu. Sama je, taman syurga. Sana pun taman syurga, ini pun taman syurga. Tapi majlis ilmu orang tak berebut macam di mana? Di Madinah. Tak. Orang tak berebut. Bahkan tengok. Tak. Boleh kuat kupu-kupu, kuat lentang. Boleh bagai-bagai. Sebab orang tak berebut. Itu satu kerugian yang besar. Bila pergi ke sana, berebut-rebut untuk dapatkan raudhah. Tapi tempat kita ni dia tak berebut. Tak ada kata, tak boleh duduk, aku nak masuk majlis ilmu, tak.
Kemudian cuba tengok sekali-sekala kita tengok apa Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Ahmad Mak Somad, Abdul Somad. Mungkin nampak sikit orang berebut. Berebut. Adakah berebut nak majlis ilmu ataupun nak kat dia? Nak dengar dia cerita agama bentuk lawak. Boleh jadi. Untuk suka, seronok, happy, tak apalah. Mana jarang sangat kita nampak orang berebut majlis ilmu. Tak berebut sangat. Walhal dia sama kat sana. Bahkan di sini tak berbayar pun. Bukan tuan-tuan dapat bayaran, iaitu dapat allowance makan. Tak? Lepas kuliah banyakkan surah ada makan. Itu kira allowance lah. Allowance makan RM2, RM3 tak kisahlah siapa yang bagi, tak kisah yang tu. Maknanya segala-galanya ada. Dan satu lagi, taman syurga ialah mati. Al-qabru rawdatun min riyadil jannah. Kubur itu adalah taman syurga. Nabi sebut kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nak rasa taman syurga kena mati dulu. Jadi sebelum mati ada dua tempat. Sama ada di Masjid An-Nabawi ataupun dalam majlis ilmu. Jadi kita banyaknya ialah di tempat kita berbanding di Madinah. Jadi bila kita tak pergi lagi, mungkin tak sempat nak pergi ataupun belum sampai masanya ataupun tak cukup belanja dan sebagainya, maka kita carilah taman syurga yang dekat dengan kita. Rugilah kita kalau ada taman syurga, tak payah berebut dengan siapa-siapa pun, kita boleh masuk taman syurga. Sebab tu bila kita dipilih untuk masuk dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkan alhamdulillah. Ada orang tanya jugalah, Ustaz, saya ni duk tengok live ataupun tengok YouTube, adakah suasana saya tu dikira sebagai taman syurga? Majlis ilmu taman syurga. Jadi kita duduk di rumah. Kenapa kita tak pergi ke taman syurga yang sebenar di surau dan masjid? Kerana PKP. Kalau kerana PKP ada sebab yang menghalang kita sampai ke taman syurga yang sebenar, iaitu di masjid surau, maka walaupun di rumah kita akan dapat taman syurga. Sebab tak ada ruang untuk pergi. Tapi kalau kita ada ruang untuk pergi dan berada di sana, maka itulah dikira taman syurga. Macam talaqi, kita dengar live dalam YouTube dan sebagainya ataupun dalam Facebook, itu tidak dikira talaqi yang sebenar. Talaqi yang sebenar menghadap macam ni, ini talaqi. Yang paling baik ialah lutut ke lutut, berlutut, bukan bluetooth, berlutut. Maknanya di antara kita ni sentuh satu sama lain, sentuh lutut, rapat keliling. Tu kaedah yang sebenar. Kaedah yang sebenar, kita duduk dekat keliling, lutut ke lutut, rapat. Guru pun menyampaikan ilmu dan sebagainya. Barulah dia secara secara berlutut ataupun secara direct, mubasyaratan, secara direct ataupun secara jelas dengan guru. Macam mana Nabi SAW menerima ilmu wahyu daripada Allah Ta'ala dengan Jibril, malaikat Jibril, maka dia berlutut, langgar lutut, pegang, melanggar lutut. Dengan ini aku bacakan ayat ini, kau bacalah bla 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 bla. Itu sebagai ijazah. Maka kita bila Allah dah pilih kita berada di taman syurga Allah Subhanahu wa taala, berbuk elok-elok, ialah kita sentiasa dan minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, kekalkanlah aku untuk sentiasa berada dalam taman syurga Engkau ya Allah, sehingga aku kembali menemui Engkau ya Allah. Tak lama pun sabar jalan, sabar dalam kita menuntut ilmu, kerana sabar ketika mana kita melakukan ketaatan adalah tahap yang kedua. Tahap yang pertama, sabar ketika taat, sabar daripada buat maksiat, sabar ketika ditimpa musibah. Dia ada 3 kategori sabar. Jadi kita nak taat pun kena sabar, kita nak tinggal maksiat pun kena sabar, kita nak nak menanggung segala ujian Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nak jadi redha tu kena sabar dululah. Sebab peringkat redha ni peringkat tinggi. Sabar ialah kita menahan diri kita ketika mana kita ditipu musuh, kita sabar, tak apalah. Belum redha. Sabar kita tahan diri, kita tidak kata putus asa, tidak keluh kesah, itu sabar. Tapi orang peringkat redha lagi tinggi.
Selepas daripada sabar baru dapat redha. Bila Allah timpakan kepada dia apa juga bentuk sekalipun, dia redha, aku redha. Bukan sabar lagi, dia telah redha. Allah bagi apa bentuk sekalipun, aku redha dengan ketetapan-Mu ya Allah. Ini tahap tinggi. Tahap sabar dia tahan je. Tahan selagi boleh tahan. Tapi redha ni, marilah macam mana pun dia tetap akan terima. Baik, buruk, redha lah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sentiasa dipilih untuk berada dalam taman syurga. Taman syurga kalau ada rezeki di Masjid Nabawi, tak ada rezeki maka di majlis ilmu. Dan setelah kita mati nanti, kita pun dapat lagi taman syurga. Yang tu yang kita nak sebenarnya. Itu staging. Dalam kubur tu hanyalah staging sementara, lock up sementara sebelum kita pergi ke penjara Allah Subhanahu wa taala. Penjara itu ialah neraka ataupun dibebaskan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang ke-28. Okey. Baca ni. Wa an Abi Sa'id bin Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khairul majalisi awsa'uha. Maksudnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik majlis adalah yang paling luas. Okey, baik. Hadis yang ke-28 membicarakan sebaik-baik majlis. Yang sebelum ni sebaik-baik ibadah. Apabila orang melihat kita orang rajin buat ibadat, dan seburuk-buruk hamba ialah orang yang berjalan dengan namimah, kemudian yang memecah belahkan di antara saudara-saudaranya, dan juga orang yang al-baghul bara al-anati, iaitu mengharapkan keburukan menimpa orang yang baik. Itu orang paling jahat. Ingat tu, orang yang paling baik apabila ru'u dzukirallah, apabila orang tengok kepada dia terus orang tu ingat kepada Allah. Tengok kepada ustaz tu, tengok guru pondok tu, astagfirullah. Kita tengok ke dia tu, kita rasa lunak untuk buat ibadat. Tu orang yang paling baik. Dia tak buat apa-apa pun, tapi orang tengok kat dia tu, ya Allah, baiknya pekerti dia, cakap lemuk manis, ya Allah. Tak kira lah. Itu dia bukan kata ustaz ni, bukan kata ustaz ni. Yang sebelum ni ru'un nas tu zukirallah. Siapa juga tengok kepada dia, orang jadi nak buat baik, ingat kepada Allah tu. Ada orang kata kalau buat jahat pun ingat Allah juga. Orang tengok ke dia, astagfirullah, janganlah jadi macam dia. Ada juga kita tak. Ini ialah bila orang tengok ke dia terus ingat Allah, nak buat ibadat. Jangan jadi sejahat-jahat manusia, iaitu yang sentiasa berjalan dengan menyebarkan fitnah, kata sana kata sini, ataupun al-mufarriquna bainal ahibba, ataupun yang memecah belahkan di antara orang yang berkasih sayang, ataupun orang yang mengharapkan keburukan menimpa orang yang baik. Itu orang yang paling jahat, syirar, orang yang paling jahat. Yang ni pulaknya ialah khairul majalis awsa'uha. Khairun sebaik-baik, majlis itu adalah kata plural, kata jamak bagi majlisun. Majlisun, majlisani, majalis. Majlis. Sebaik-baik majlis adalah yang paling luas, paling selesa. Pun selesa tak? Tak selesa lagi. 2-13 depa seorang, selesa lah tu. Maksudnya disediakan tempat yang luas. Malam di Dataran Merdeka, di bawah tu ada surau. Bila surau tu kecil, kita ramai, ada 20,000 wak. Tapi bukanlah kumpul semua di bawah tanah tu. Maksudnya lagi sembahyang, tak selesa lah, sempit. Lepas menunggu lah. Jadi bila ramai macam tu, janganlah baca ayat panjang. Kita tengok wakil juga. Kalau dah benda tu perbarisan 6.30 pagi yang berkumpul. Jadi subuh pukul 6. 6.10 dah qamat. Baca ayat qul huwallahu inna antaina. Jangan ada beda tu. Al-Waqiah. Menggigil tu. Menggigil bukan apa? Sebab takut terlepas baris tu. Kena marah
Bukan takut manusia, nak ambil kira juga manusia. Sebab Allah Ta'ala dia bagi tahu dah, kalau ada urusan boleh baca pendek. Tak payahlah nak baca satu surah panjang. Sebab kalau aku ni ustaz pun rasa panjang dia ni baca. Apa tahu lagi orang lain tu? Hak tak faham apa satu tu kita faham tu. Terfaham angguk tapi dalam hati Allah dia ni. Tak tahu wakil langsung. Wakil ni ialah suasana pada ketika tu. Kita baca surah lah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rasa pendek ulang sekali lagi. Bila baca pendek, psikologi dia okey. Walaupun baca 3 kali. Ini baca waqi'ah. Baca ad-dukhan. Orang tak pernah dengar. Rasa ada 10 tu imam buat hari tu. Sini satu ikut grup masing-masing. Bagi tahu dah panjang. Cuma tak tampak hak mufarakah. Ikut imam tak boleh ikut, tak dan tadi. Sebab tu imam kena muqtadil. Persederhanaan sahaja. Sebab takut di belakang itu adanya orang tua, adanya orang yang ada keuzuran dan sebagainya. Itu kaedah dia. Bila wakilnya macam tu, maka jangan dipanjangkan bacaan, kerana dia akan ketika itulah bukan tak boleh baca, tapi kepada wakil ketika itu kita perlu baca yang pendek je. Tapi suasana bila surah tu kecil sempit, kita akan rasa rimah. Semayang kena menunggu 20 orang keluar, masuk 20 orang. Yang tu pula bila dia akan desak macam tu, masing-masing berdoa sendiri doa, jangan buat doa baru pendek, tapi orang nak masuk pula, orang nak gilir betul. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahalazim. Belah gila baca doa, bagi orang lain pula semayang. Kaedah dia tu wakil suasana pada ketika tu. Jadi nak menunjukkan kalaulah tempat itu sempit, kita tak berapa nak selesa. Maka sebaik-baik majlis itu, tempat yang kita sediakan untuk buat satu-satu program, hendaklah ia yang menyenangkan, luas, senang. Gitu. Hadis ini mengajar kaum muslim untuk menghormati hak orang lain dan tidak membuatkan tempat duduk yang lain menjadi sempit. Kalau hari Jumaat tu dia duduk, dia bersila tu luah habis luah. Sebab orang tak biasa duduk Mekah. Kalau orang biasa duduk Mekah dia tahu. Dan bila orang nak duduk sebelah dia, dia buka kepok pohon dia supaya orang tak duduk sebelah dia. Bila orang tak ada, dia buka apik, sepit balik. Bila nampak orang mari, siap dia buka pohon dia luah. Dia perangang itu. Walhasil bila semayang yang sebenarnya boleh muat 15 orang di celah dia. Gitulah cerita dia. Jangan menyempitkan, jangan menutup ruang untuk orang buat ibadat. Gitu. Luahlah, biarkanlah. Galakkan agar menyediakan tempat yang selesa buat para hadirin, terutama di majlis ilmu. Dianjurkan untuk memberi ruang buat yang lain agar lebih selesa, yang pasti akan timbul keakraban dan saling mencintai kerana saling menyenangkan yang lain. Khairun nas man anfa'u linnas. Sebaik manusia orang yang beri manfaat kepada orang lain. Jadi kalau nampak dia mari nak sembahyang tahiyatul masjid, lambat tengok duk hitam mana tak ada tempat nak sembahyang, tahiyat je pun panggil dia, bang kita pun lipat daripada kita duduk bersila, kita pun angkat duduk macam tu kaki kita, dia pun sembahyang. Lepas dia sembahyang tu dia pun faham, dia pun lonjok ke depan sikit, kita ke belakang sikit, duduk bersila. Ni duduk nampak mari kapat sikit, aku buka jangan bagi ada tu pengen tu supaya tak sentuh dengan orang sebelah, buat takut panas dan sebagainya. Tak betul. Nampak dia nak sembahyang tu, kita pun akak duduk gitu. Okey, bang, bismillah. Dia pun mari. Dia pun rasa apa? Seronoknya. Kalau ada orang jual lecikam balik surau masjid tu, dipanggil, bang saya belanja. Tu jadi akrab tu. Tapi kalau ruang tu ada, kita pun tak boleh ni, sepit ni, tak dan tak muat ni. Dia kata, dia ni sombong. Walaupun sepit, kita lipat kaki kita duduk macam tu, bagi dia sembahyang. Dia akan rasa seronok. Betul lillahi ta'ala. Kita di Mekah macam tu lah. Duduk rapat. Tiba-tiba ada kata, meh. Kita pun semayang tepi dia. Lepas tu kita pandai lah. Bawa depan sikit. Seronoknya kita dapat semayang daripada kita tercungak-cungak duk cari untuk buat tahiyat ataupun semayang sunat, qabliyah dan sebagainya. Itu maksud dia. Begitu juga dengan majlis-majlis ilmu di atas sini, sebaiknya ialah kita luaskan.
jangan tempat yang sempit dan sebagainya. Jadi surah tuan-tuan ni memang terlalu luas lah. Untuk majlis ilmu memang sesuai sangat lah. Cuma tinggal laginya tak berapa nak ramai lah. Mungkin dia sibuk cuti merdeka lagi, duduk merdeka kat rumah ke apa, wallahu alam. Sangka baik je lah. Tak? Tu keadaan dia. Baik, hadis yang ke-29. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu yawmin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ati fihi khuliqa Adamu wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang disinari mentari adalah hari Jumaat. Padanya Adam diciptakan dan padanya juga Adam dimasukkan ke dalam syurga dan dikeluarkan darinya, dan tidaklah datang hari kiamat kecuali pada hari Jumaat. Baik, hari ini hari Khamis, esok Jumaat lah. Esok Jumaat taubat banyak-banyak. Jangan tembok syaitan je pada Jumaat. Duk main Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Duk tembok syaitan ni kerjanya. Esok Jumaat bos. Esok Jumaat dia kata sini di hujung tu la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Tidak berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Maknanya esok. Hati-hati. Ini berjunuk sampai pagi. Tak ingat aku mati. Jawatannya begitulah. Daripada Abu Hurairah kata dia, daripada Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang disinari mentari adalah hari Jumaat. Terpanggil Sayyidul Ayyam yaumul jum'ah. Penghulu bagi segala hari ialah hari Jumaat. Cuma hadis ni dia sebutnya ialah khairu yaumin tala'at fihi syams. Nak menunjukkan bahasanya bahasa yang halus, iaitu hari yang disinari oleh cahaya matahari yang paling baik ialah yaumul Jumaah. Pada hari Jumaat itu besok. Kenapa? Fihi khuliqa Adam, kerana padanya pada hari Jumaat itu diciptakan Adam alaihissalam. Wa fihi udkhilal jannah, dan hari itu juga dia dimasukkan dalam syurga, dan pada hari itu juga dia dikeluarkan daripada syurga. Hari Jumaat juga dia keluar daripada syurga. Sebab tu kita kebanyakan saya askar lah, kebanyakan tentera dia mulakan perjalanan pergi operasi dia mula hari Jumaat. Saya tak gemar bergerak hari Jumaat. Dia nak ambil ni, dia nak ambil kebaikan pada hari Jumaat. Nabi Adam dijadikan, Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga, nak ambil manfaat itu, maka bergerak kita pada hari Jumaat. Sebab apa? Bila bergerak hari Jumaat, waktu pendek perjalanan tu kerana sembahyang Jumaat. Bila musafir, ramai yang tak sembahyang Jumaat. Sebab bila masuk operasi hutan, tak jumpa dalam masjid. Bila tak jumpa masjid, tak ada. Ataupun ada masjid lebih kurang 100 km ke dalam, tak pergi lah kita. Tak kenal lain dia. Dia boleh tak tunai solat Jumaat bagi orang musafir bila dia musafir sebelum subuh. Sebelum subuh dikira hari lain. Kalau dia musafir lepas subuh, maka dia wajib mencari masjid untuk solat Jumaat, kerana kefarduan Jumaat masih lagi tertanggung atas dia. Kalau dia mula sebelum daripada subuh, maka dia tak perlu mencari. Kalau ada, dia berhenti sembahyang. Kalau tak ada, dia tak payah cari. Ada 20 km masuk dalam kampung, tak payah pergi. Dia cari, sebab dia mula musafirnya ialah sebelum Jumaat. Sebab tu hari Jumaat boleh musafir, tapi kena ambil kira sama ada nak sembahyang ataupun tidak. Kalau nak sembahyang, kena musafir selepas pun tak apa. Tapi kalau kata rasa aku tak ada sembahyang, maka kita musafir sebelum Jumaat, sebelum subuh hari Jumaat. Tu keadaan. Padanya juga kata dia, wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat, esok hari Jumaat. Lepas tu setiap datangnya Jumaat, hari Khamis tu kita dah beringatlah. Takut-takutnya kiamat berlakunya pada hari Jumaat. Sama ada kiamat dunia, alam ni namanya kiamat, hancur. Kiamatnya manusia namanya mati. Yang tu yang paling takut. Kita tak takut kiamat tu sebab semua akan digulung. Macam tuan-tuan duduk ni, dia akan gulung bumi.
Dia akan gulung-gulung semua yang ada atas kapet ni kena. Sebab ni bumi, dia gulung. Semua yang ada di atas bumi. Apa yang ada di atas bumi? Bukit, bukau, air, laut, orang, manusia, binatang, semua sekali berada di atas daratan. Maka bila digulung, habis. Digulung. Macam orang buka puasa kat Madinah. Nak buka puasa, makan suruh. Tiba-tiba seperuh gerak. Rupanya ada orang tukar gulung ujung. Dia bagi 10 minit je. Iaitu waktu iqamah. Lepas azan, buka, cepat makan. Sebab tu kita tengok, yang Arab ni pelahak betul lah makan. Wah, tam. Kita relax. Macam makan kat rumah kita tak? Kurma sikit, minum air. Kok jenis isap okok lah ni. Kita slow. Tengok bergerak. Ada ni ayam nasi biryani gam ni. Ayam. Tiba-tiba sung ke sana pergi. Rupanya ada tu tarik suprah hujung. Dia sepanjang-panjang tu ada suprah panjang. Setiap kemah dia tu ada suprah. Jadi situ juga semayang, situ juga buka puasa. Jadi apa-apa suprah supaya tidak menitik kuah apa benda tumpah atas kapet. Jadi 10 minit tu dah berakhir, maka tukang gulung. Dia kata tarik, maka tu gulung habis. Makan ke tak makan ke? Apa kerja? Oi, merangkak dia. Macam orang naik tangga supermarket tu lah. Mula-mula buat tu kan. Ataupun tangga apa airport tu. Apa? Eskalator kan. Tangan pegang, kaki tak pergi. Kaki duduk bawah, tapi tangan pegang dah. Tak menerak. Bam muka. Macam tu juga ni. Matinya dia gulung. Dia gulung, hilang habis. Segala yang hidup akan menemui ajal, akan mati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila berlaku tu? Hari Jumaat. Lepas tu bila hari Khamis tu dah berhati-hati, takutnya kiamatnya besok. Matinya alam ni, hancurnya alam ni, namanya kiamat. Hancurnya manusia berpisah daripada jasad, ruhnya dinamakan mati. Sebab apa kira hancur juga kiamat juga? Sebab tubuh kita ni wangi, harum, boleh bergerak, nampak handsome, segak, comel, kerana ada roh. Comel mana pun kita, handsome mana pun kita, ganteng mana pun kita, sadu mana pun kita, kalau dah tak ada roh, tak ada guna satu sen. Lepas 3 hari je membusuk. Sebab tak ada roh. Yang kita jadi handsome, ganteng, comel, loteng ni sebab ada roh. Roh tak ada, tak usah cerita kat orang. Kita tengok mayat tu, dia tu mati 3 hari dah, comel dia. Duduk 5 hari, comel lagi, busuk kohong dah 5 hari. Bukan mayat Nabi. Kalau mayat Nabi tak hancur, bau wangi sampai kiamat. Sebab dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga kalau kita orang biasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam jenazah al-hafiz. Orang yang hafal Quran betul-betul. Ramai yang hafal Quran tapi kadang-kadang tak betul-betul kerana syahadah, kerana sijil je, tapi dia hafal kalam Allah dan beramal dengan kalam Allah. Dia mati, duduk dalam kubur, tak hancur jasad dia. Jasad tak hancur. Saya dah tengok satu jasad perempuan hafizah orang Terengganu. Tahun 94 kot, 92 saya pergi, 94 kot lebih kurang. Tahun 94. Saya pergi buka kubur. Sebab kubur di Mesir, atas tu jalan raya, bawah dalam tanah tu kubur. Jadi dia korek siap-siap, dia buat rumah macam ni. Lepas tu ada anak tangga tu, tak masuk ke pintu tu. Pintu tu dia tutup, lepas ke bumi jenazah dia akan tutup dengan batu bata. Batu-bata dia bubur siming. Dia tak bubur siming macam kita ni, dia ambil tanah liat, dia bubur. Dia tertutup lah. Dalam tu, dalam kubur tu, rumah macam ni dia ada 3 partition. Satu perempuan, laki-laki, kanak-kanak. Dia buat macam tu. Jadi bila kawan meninggal, laki-laki. Dia pun tengok laki-laki. Sebelah tu penjaga kubur kata ni imra'atun hadzal mayit ya zaman dia 15 al-sanah ya. 15 tahun dah dia duduk jaga kubur, dia jaga berpuluh-puluh tahun dah. Tapi 15 tahun dah jenazah tu di situ dan dia masih lagi duduk macam tu. Kain kapan dia masih putih. Maknanya berarti dia punya nanah, darah tu pun tak hancur. Dia duduk mengirim macam tu 15 tahun dah tak mereput jenazah. Saya tanya dia, min haza, siapa ni? Dia kata imra'atul hafizah min Terengganu, seorang perempuan yang hafal Quran daripada Terengganu. Jenazahnya tak hancur.
Itu saya tengok sendiri, bukan mastika, bukan baca ria. Kisah benar. Tengok. Kalau dia bohong lah kan. Tapi dia jaga tu berpuluh tahun, orang tua lah. Satu. Sebab dia tak tutup perempuan dia macam tu. Ni perempuan, lelaki. Kita jenguk tengok, nampak daripada jauh, kita suluh tengok. Allah. Tanya dia, bila ni cerah lagi tu? Zaman lah tu. 15 sana. 15 tahun yang lepas. Mayat tu. Siapa? Sebab apa? Sebab dia menjaga kalangan Allah. Allah jaga dia. Allah jaga dia. Kita dengan Allah Ta'ala ni, kalau kita rapat, kalau kita dekat dengan Allah Ta'ala, dia jaga kita lah. Dia jaga kita. Apa yang kita nak, dia akan bagi. Kalau dia tak bagi pun ada sebab dia tak bagi. Kita rapat dengan ayah kita, kita rapat dengan bonda kita, mak kita, yang kita nak dia bagi. Dia baik. Tapi ada yang tak bagi sebab dia tahu. Kita baik dengan mak ayah kita, tapi lesen tak ada lagi, baru umur 16 baik pun, kita pun cuba nak minta naik kereta, naik motor, dia tak boleh. Tak apa, satu masa nanti abah akan bagi, ibu akan bagi kat kau. Nak sekarang, tak boleh sekarang, tak boleh. Tunggu 2 tahun tak dapat, 3 tahun tak dapat. Cukup umur 18 tahun dah pergi ambil lesen, dia pun bagi kucing lah. Ini yang abah tak bagi dulu, ini yang mama tak bagi dulu, ini yang ibu tak bagi dulu. Sekarang ibu dah bagi. Begitu juga doa kita dengan Allah Ta'ala. Kita minta sekarang, Allah tak bagi. Sebab ada benda yang Allah tahu. Dia tahu kalau aku bagi sekarang, dia ni akan sombong. Aku tahu dia ni bagi pangkat sekarang, dia tak akan datang surau. Aku bagi ni, dia tak akan, banyak benda kebaikan dia tak boleh nak buat bila aku bagi kedudukan dia. Maka aku tangguhkan dulu dia naikkan pangkat dia, aku tangguhkan. Apa benda aku tangguh? Sebab dia maha tahu. Dia yang buat kita. Jadi kalau kita baik dengan dia, baik dengan Allah Ta'ala, pasti dia baik. Mana bukti dia? Ana inda zanni abdi bi. Aku mengikut sangkaan hamba-Ku terhadap diriku. Kalau engkau sangka baik dengan aku, akan bersangka baik dengan engkau. Kalau kau baik dengan aku, baik dengan engkau. Tapi kalau kau buat aku endah tak endah, minta pun tidak, aku bagi kau tak pernah bersyukur, macam mana dia nak baik dengan kita? Kita dengan orang, orang bagi, terima kasih pun tidak. Tak terima kasih pun orang bagi kita jiran kan, bagi makan, jumpa balik kampung, buah nangka, madu bagi. Tak ada terima kasih, balas jauh sama sekali, terima kasih pun tidak. Bahkan jadi buat balah pula. Tak baik. Sedangkan dia dah baik yang kita dah bagi dah, tapi kita dengan dia jauh hubungan, tak rapat. Mana mungkin dia nak jadi baik sangat dengan kita? Tapi sebagai hak jiran dia tegurlah, jumpa macam itulah. Maka kita dengan Allah Ta'ala, biar kita baik dengan Allah Ta'ala, Allah pasti akan baik. Kalau kau datang kepada Allah hal keadaan kamu itu berjalan, Allah akan datang kepada engkau hal keadaan berlari. Kalau kau dekat dengan Allah sejengkal, Allah akan dekat dengan kau sehasta. Kalau kau dekat dengan Allah sehasta, Allah akan dekat dengan kau ba'ah. Maksudnya Allah lagi dekat, berlipat kali ganda dekatnya. Kalau kau sayang ke Allah itu 50%, Allah sayang kau 150%. Kalau kau sayang Allah 100%, Allah sayang kau 200%. Lebih sayang lagi Allah. Allah nak tengok kita. Sebab tu Allah uji dengan pelbagai-bagai ujian. A, ujian macam ni. B, ujian macam-macam Allah uji. Allah nak tengok kita setakat mana. Kita uji anak kita, kita test anak kita dan sebagainya, sebab kita nak tengok dia, tahap dia macam mana. Kita letak anak kita, letak duit RM10, tengok 2-3 hari, nak juga dia pun minta, bah, nak duit bah. Nampak Aiman, nampak duit ada kat atas meja tu, nak boleh bah? Nak apa? Adalah bah, nak beli buku cerita apa bla 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 bla. Okey, ambil. Teh lagi, boleh RM15 selit tu. Tengok sehari 2 hari, tak terusik juga. Okey. Bah, Aiman nak duit, nampak duit. Maksudnya budak tu kita boleh percaya. Kita tengok test dia, kita uji dia, jaya. Dia tak akan ambil selagi tak bagi tahu kita. Bukan dia ambil dah habis semua sekali, aku tanya, Man ambil duit dia? No. Anak yang baik, isteri yang baik dan sebagainya, dia kena bagi tahu dulu. Bukan dia ambil, lepas tanya dulu, Man ambil ke duit tu? Man ambil. Tak bagi tahu abah, minta maaf ya, tak cukup. Baik, kita bagi tahu, abah, ada Iman nak duit. Boleh tak bah? Itu anak yang baik, isteri yang baik. Mana dia bukan bertuhankan ibu dan ayah dia, maksudnya dia meletakkan tahap yang tinggi. Maka begitu juga kita sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Azan. Mana muazzin?
Ya long kecil. Itu kuncinya wajib bi khawatirhum bil mahabbati daimatul qa'imati 'ala ad-dawam bi dawamil laili wan nahar wa anta muqallibal qulubi absar ya aziz ya ghaffar ya jali ya jabbar ya mu'in ya sattar unsur nasran aziza waftah li fathan mubina wa hzul a'la husran kabira fadammir tadbiran bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah. Baik, sebaik-baik hari dalam seminggu adalah hari Jumaat, hingga ia dianggap sebagai hari raya bagi kaum muslimin. Padanya terkumpul banyak kebaikan, iaitu kewajiban solat Jumaat, tuntutan memperbanyakkan selawat, doa dan zikir. Padanya saat mustajab doa dan diampunkan dosa-dosa. Di hari Jumaat juga banyak berlaku perkara ataupun peristiwa yang besar dalam Islam. Jadi hari Jumaat ni banyak benda. Dalam hadis-hadis ni akan cerita ni beberapa benda yang berlakunya pada hari Jumaat. Sebab tu dia dipilih sebagai sebaik-baik hari, iaitu hari Jumaat. Selawat akan banyak, istighfar banyak, barakah dia banyak pada hari Jumaat esok. Bermula malam ni tahajud kita, jangan lupa. Setiap malam tu kita istiqamahkan untuk 11 rakaat. 11 rakaat. Kalau kita kata bangkit malam susah nak buat banyak, saya tahu. Selepas isyak buat tu witir 3 rakaat. Buat tu witir 3 rakaat. So balance lagi ada 8. 8 sekejap je. 8 sekejap. Kita nisbah kepada kita orang ajam, orang ajnabi yang tak hafal Quran. Kita baca ayat-ayat lazim biasa, tapi kita tadabbur. Kita faham baik-baik. Malam kita bangkit malam. Witir kita dah buat dekat surau. Jadi lepas sembahyang malam nanti tak ada witir lah. Kalau tidak dari 11. Kita kalau dah tidur ni susah tau. Sebelum tidur ni kita boleh kata aku senang lah, malam kali aku buat lah 21 rakaat, boleh buat lah. Setakat 11 senang lah. Belum tidur. Sebelum tidur memang janji A punya. Tapi aku dah tidur, hujan pula kat luar. Hei, nak bangkit malam dah kunci jam pukul 4, pukul 3. Sedap untuk tutup jam. Ingat lo jam loceng yang kecil dulu, yang ketuk dia besi, ketak. Dia punya punak tepi tu kecil, punak kecil tempat penutup dia. Boleh jumpa kita. Tengah pejam mata cari punak kecil, boleh jumpa. Jam handphone ni, walau kita dah lock pakai pattern lah, pakai cok jari, boleh tutup suara pukul 4 pagi. Oh hebat. Siapa yang bawa kita tak tahu. Kadang-kadang sampai nak habis bateri, handphone bunyi, tak bangun. Kau dah tidur, tak payah janji lah, payah tuan-tuan, tidur mati. Jadi 3 kita dah buat lepas isyak, tinggal lagi 8 ni buat wuduk 2 rakaat. Ini amalan Sayyidina Bilal bin Rabah, sehingga terompah beliau terdengar dalam syurga walaupun belum mati. Terompah Nabi dengar dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, dengar ketap. Nabi tanya, ya Jibril, punya macam terompah siapa tu? Terompah Bilal. Terompah Bilal bin Rabah, ketap, terdengar dalam syurga. Bilal ni tak adalah nisbah zahirnya hitam, orang Habsyi, rambut kerinting, hidung pelopoh kelapa, kulit merelik, tak ada lah. Semua sifat wuduh ada kat dia. Ni sebuah orang kita lah, hitamnya tak comel dah, kita nak putih sekurang-kurangnya sawo matang, dok gelak kelabu asap, rambut kerinting khotok rapat, hidung tak panjang. Tapi tempat dia di mana? Syurga. Belum dia mati dah dengar tapak terompah dia dalam syurga. Sebab itu tidak ada bezanya di antara orang Arab dengan orang Ajam. La fadla baina Arabiyyin wala A'jamiyyin illa bittaqwa wala aswalin ala abyadin. Tidak ada beza orang Arab dengan orang bukan Arab, dan tidak ada beza orang kulit putih dengan kulit hitam, melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana takwa dia tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka belum dia mati dah dengar dah terompah dalam syurga. Bila Nabi turun ke bumi balik, dia bertanya, wahai Bilal, apakah amalan engkau yang menyebabkan aku telah dengar terompah engkau di syurga? Takkan terompah saja syurga Tuhan, tak ada. Mesti orang yang pakai terompah. Siapa yang pakai? Bilal, maksudnya Bilal ahli syurga. Apa amal engkau? Ya
Ya Rasulullah, aku tak pandai, aku tak beramal banyak, tapi aku tak pernah berhenti sembahyang sunat wudu. Sunat wudu aku tak pernah berhenti. Setiap kali, sebab sunat wudu ni ia sunat yang peristiwa, maksudnya kerana wudu dia boleh sembahyang walaupun waktu haram. Sunat mutlak yang lain tak boleh, kecuali tahiyat masjid lah. Tahiyat masjid masuk lepas asar, kalau lepas subuh boleh buat tahiyat masjid bersebab. Ini sama juga. Sebab wudu tadi, dia ambil wudu, dia pun sembahyang sunat di masjid ke di mana sembahyang sunat wudu. Sunat wudu 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, kemudian taubat 2 rakaat, sama ada istikharah ataupun hajat 2 rakaat. 8 rakaat settle. Tidur balik. Dan sunat pun tidur semula sebelum subuh. Untuk bangkit subuh, pergi ke masjid dan sebagainya. Itu kaedah dia. Maka Bilal ni di antara ahli syurga yang mana beramal dengan sembahyang sunat wudu. Istiqamah dia sehingga dia masuk syurga kerana sembahyang berkenaan. Kita pun kena macam itulah. Jadi hari Jumaat ni, hari Jumaat perbanyakkan semua amalan, selawatnya, zikirnya dan sebagainya. Baik. Dalam sabdaan lain, inna hadzal yaumu 'idul ja'alahu Allahu lil muslimina faman jaa'a ila al-jumu'ati falyaghtasil wa in kana tibun falyamis. Falyamas sama tu. Minhu wa alaikum bisiwak. Sesungguhnya hari ini itu hari Jumaat, Allah menjadikannya sebagai hari raya bagi kaum muslimin. Eid, hari raya. Maka barang siapa telah menghadiri solat Jumaat, hendaklah dia mandi. Macam mandi sunat hari raya, sahaja akan mandi sunat Jumaat kalau Ta'ala nawaitul ghusl yaumil Jumaah lillahi Ta'ala. Jika dia memiliki air wangi, maka hendaklah dia memakainya dan hendaklah dia bersiwak, ini bersugi ketika nak pergi Jumaat dan sebagainya. Hadis Ibnu Majah. Dan riwayat yang lain, fihi sa'atu la yuwafiquha 'abdul muslim wa huwa qa'imun yusalli wa yas'alullaha ta'ala syai'a illa a'tahu iyyah. Pada hari Jumaat ada waktu yang mana seorang hamba muslim yang tepat beribadat dan berdoa pada waktu tersebut meminta sesuatu, melainkan nescaya Allah akan memberikan permintaannya. Mana sepanjang hari Jumaat ada satu waktu yang kita minta, yang waktu itu tepat dengan waktu dikabulkan doa, maka segala permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang Jumaat. Mana kita sebanyak itu kita sentiasa minta, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna min afdal ayyamikum yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah fa aksiru alayya min as-salah fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang afdal bagi kalian adalah hari Jumaat, kata Nabi. Padanya Adam dicipta dan diwafatkan, dan pada hari Jumaat juga sangkakala pertama, iaitu kiamat ditiup. Maknanya berlaku kiamat pada hari Jumaat. Dan padanya juga hari Jumaat juga mereka dibangkitkan. Kita akan bangkit semula pada hari Jumaat. Kerana itu perbanyakkanlah berselawat kepadaku, kerana selawat kalian akan dibentangkan kepadaku. Jadi hari Jumaat esok selawat banyak-banyak. Biasa 10 jadikan 100, biasa 100 jadikan 1000. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pendek lagi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma. Saya tak sedar kita sebut nama Allah Azza wa Jalla. Allahumma, hai Tuhan, salli ala Muhammad, sampaikan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau pendek, kalau comel selawat Ibrahimiyah, iaitu selawat tahiyat akhir sembahyang, itu paling baik. Kalau nak pendek, Allahumma salli ala Muhammad, gitu. Kerana selawat itu akan dibentangkan kepadaku. Apa maksud dibentangkan? Dia akan ditunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini selawat yang telah diselawatkan oleh Encik Hazri Umar pada hari Jumaat 2 hari bulan September 2022. Contoh, dibentangkan kepada Nabi. Nabi tengok sendiri, ya Allah, banyaknya budak ni selawat kepada aku, dia ingat kasih kepada aku. Iza ahabba syai'an fa aksara zikruhu. Kalau kamu kasih kepada satu benda, kamu akan kerap sebut nama dia. Maka sebagai tanda bukti sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut nama dia kerap banyak. Tiba-tiba nak buat Maulidur Rasul tak berkenan.
Ustaz apa? Tak bagi kita nak buat Maulidur Rasul. Bid'ah sesat masuk neraka. Takkanlah kita selawat kepada Nabi sesat masuk neraka. Ya kamu tak selawat kepada Nabi betul masuk surga. Kok mana? Tu marah kok bahasa Kelantan tu. Biar orang di sini tak faham. Apa Jamal faham? Tak faham apa Jamal? Kita ngepek kat Kelantan. Biar dia tak faham. Kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiba-tiba masuk neraka. Tiba-tiba masuk neraka. Sesak dia tu. Yang kamu tak selawat masuk surga. Pelik. Aku simpan duit dalam ASB, patut aku dapat bonus. Tiba-tiba engkau dapat bonus. Akal ke? Tak masuk akal lah. Aku yang simpan dalam ASB 100,000, aku dapat bonus 8%. Aku dapat 8,000 setahun. Tiba-tiba engkau yang dapat, aku yang simpan, engkau yang dapat. Kok mana? Mari tang mana? Aduh, tapi ramai yuk dia ikut dia. Aku pelik betul. Kerana selawat itu akan dibentangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'rudatu alayya, Nabi kata. Akan dibentang kepada aku pulang-pimpulan pada tanggal kelahiranku 9 hari bulan 10 2022. Dia selawat sebanyak 15,000. Kerana 15,000 orang membuat perarakan Maulidur Rasul, selawat kepada Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 15,000 orang berkumpul sekali selawat, 15,000 dapat. Sebab serentak 15,000, satu langkah, dua langkah. Satu selawat berapa saat je nak melangkah daripada mahkamah kehakiman sampai ke Masjid Putra. Berapa ribu langkah, berapa ribu saat untuk sampai, berapa ribu hari itu kita berselawat. Cantik ke tak cantik? Ni dibentangkan ma'rudatun alayya, dibentangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau ada tahun ni, harap-harap JAKIM ada juga buat tahun ni perarakan. Kerana hari kebangsaan pun kita boleh berarak dengan 20,000 orang berkumpul dalam satu ketika. Saya rasa Maulidur Rasul pun kena buat juga. Kena buat juga. Ni nak ambil pahala ma'rudatun alayya, akan dibentangkan kepada Nabi. Dan kita berebut pergi. Kalau kata jabatan kata kita nak buat perarakan, bukan sebab RM200 dapat baju Melayu tau. Sebab tahun-tahun sebelum ni, sebelum PKP, akan dapat seorang dapat RM200 untuk buat baju Melayu untuk berarak. Bukan berarak mendung kelabu dak ni. Berarak kerana nak besarkan Nabi. Bukan sebab baju Melayu, tapi sebab nak. Kau tak terpilih sekalipun, pergilah, bawa anak-anak pergi berarak ke tepi tu. Ni tak pergi Ustaz tahun ni, tak ada baju Melayu. Pakai baju Melayu hak tahun belum lah. Nak baju Melayu baru, bagilah kau lain pula. Ustaz tu tak tahu, ustaz dia pun ngelola, mesti baju sama dengan orang lain, mesti matching. Hak lain biru dia kena biru, hak lain kuning orang kena kuning orang. Harap-harap tahun ni jadi. Harap-harap untuk selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni sudah ni. Ma min muslimin, sikit lagi. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatul jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Hadis rawahu Tirmizi wa Ahmad. Sesiapa, tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumaat atau pada malamnya, malam Jumaat, melainkan Allah melindunginya daripada fitnah kubur. Ni jumpa hadis ni. Boleh kata ya kau dok lemon luas-luas, ya kau mati malam Jumaat selamat daripada fitnah kubur. Ya, ni hadis. Hadis rawahu Tirmizi dan juga Ahmad. Cukup mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Sekarang ni kalau mati malam ni kira malam Jumaat maka selamat daripada fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Banyak sangat fitnah kubur. Dihimpit bumi, ular, macam-macam lah. Selagi dia itu akidahnya salimah, akidahnya itu masih lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, betul akidah dia. Tapi kalau akidah salah, mati hari Jumaat pun sama, kena belasah ke malaikat juga. Ringan sikit lah kot. Mereka kata tak apalah hari Jumaat, maaf sikit-sikit. Sebab muliakan hari Jumaat, kena pun sikit lah.
tak berat sangat sebab muliakan kepada hari Jumaat. Jadi kalau orang itu Muslim, akidahnya betul, sebab dia kata ma min muslimin, dia kata ma minan nas, manusia, sebab ada manusia Muslim yang tidak Muslim. Dia kata mana-mana Muslim, tiadalah mati mana-mana Muslim. Maka terkeluarlah orang yang bukan Islam, walaupun dia mati hari Jumaat, tengah baca khutbah Jumaat, dia mati tengah repair kipas dalam masjid, tapi dia no Muslim, dia repair kipas, jatuh pupuk, mati hari Jumaat tengah baca khutbah. Orang lain baca khutbah, dia mati hari Jumaat, tetap juga kena seksa sebab dia syaratnya kena Muslim. Dan hadis terakhir sekali dalam bab hari Jumaat ini, man igtasala yaumal jumu'ati kana fihi taharatin ilal jumu'atil ukhra. Barang siapa yang mandi pada hari Jumaat, maka dia berada dalam keadaan suci hingga Jumaat berikutnya. Macam umrah ilal umrah kafaratun bainahuma, di antara satu umrah kepada satu umrah adalah kafarah sebagai kifarat daripada dosa. Ini pula di antara mandi Jumaat kepada mandi Jumaat, sepanjang itu maka dia berada dalam keadaan suci, bersih, pahala berterusan. Jadi mandilah hari Jumaat. Sama ada kita sempat pergi Jumaat ataupun tidak, mandi dulu hari Jumaat. Mandi untuk hari Jumaat, mandi juga hari Jumaat. Tiba-tiba kita tak sempat nak sembahyang Jumaat kerana kita mati contoh, maka pahala tu tak akan dapat. Ataupun kita tak sembahyang Jumaat, kita niat mandi Jumaat tapi tak sembahyang Jumaat kerana kita musafir awal pagi dan cari masjid tak jumpa jauh, tetap juga akan dapat pahala mandi Jumaat. Tu kaedah dia. Hadis rawat At-Tabarani, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Jadi banyak riwayat-riwayat berkaitan dengan kelebihan keistimewaan pada hari Jumaat, matinya ciptaan Nabi Allah Adam, dimatikan, diwafatkan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan kita semua boleh beramal dengan dia. Mati ni pilihan Allah, tak tahu bila ya. Cuma kita boleh berdoa minta mati dalam keadaan husnul khatimah, mati di Madinah, Mekah, mati di Masjidil Aqsa, kemudian mati pula pada hari Jumaat. Bolehlah kita minta dengan Allah supaya kita mati dalam keadaan yang selamat daripada fitnah kubur. Wallahu a'lam. Kita sambung nanti ialah panjang umur dan baik amal. Soalan boleh Ustaz katakan kalau orang yang merosakkan agama, boleh ke kita doakan keburukan kepada dia? Okey. Dalam hadis yang minggu lepas kot saya baca, bukan dalam kitab ni, mendoakan keburukan bagi orang yang fasik ataupun orang yang rosakkan agama. Fasik ke rosakkan agama? Merosakkan agama, maksudnya orang yang banyak rosak agama tu. Katalah orang yang fasik lah, orang yang fasik tu orang yang rosak lah. Doa kejahatan untuk dia, tidak sayugianya kita berdoa. Mana tidak sepatutnya seorang mukmin atau seorang Muslim berdoa kejahatan atau keburukan kepada orang yang buat buruk, kecuali telah nyata jahatnya, sebagaimana jahatnya Fir'aun, Haman, Qarun dan sebagainya, nyata. Tapi selagi tidak nyata jahatnya, maka jangan kita berdoa dengan keburukan untuk dia, bahkan doa untuk hidayat kepada dia. Allahumma yahdi qaumi fa innahum la yaqilun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku kerana mereka ni tak tahu, mereka tak sedar, mereka tak perasan dan sebagainya. Doalah untuk kebaikan. Sebab itu ada satu doa dalam Qunut Nazilah, Allahumma rudda kaiduhum ala nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, rudda kaiduhum, kau balikkan semula ya Allah tipu daya mereka di atas batu-batu jemala mereka. Itu saja yang boleh doa. Maksudnya kalau dia doa kita keburukan, kita pulang balik keburukan itu. Sebagaimana Nabi SAW menjawab salam bila orang Yahudi beri salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum mana celakalah atas kamu. Nabi tak cakap Waalaikumsalam, atasmu celaka juga, tak. Waalaikum. Nabi jawab waalaikum, ke atas kamu juga. Sebab takut nanti dia bukan kata Assalamualaikum, kata Assalamualaikum, tapi kita silap dengar. Tapi dia orang Yahudi, orang kafir. Maka kita jawab waalaikum, ke atas kamu juga sedemikian. Maka begitu juga dengan doa kunut
nazilah. Allahumma rudda kaiduhum ala nurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, pulang semula keburukan mereka kepada mereka. Kita tak suruh Allah buat dia laknat dan sebagainya, kamu pulang semula. Kalau dia buat yang baik, kita baiklah. Tapi kalau dia yang buruk, balik semula. Dia ambil semula hak dia. Kita tak pernah takut. Kita doa sebab ada kes tu. Saya tengoklah hadis dulu baru baca ni. Sebab dalam satu kes bila dia berdoa kepada Allah Ta'ala minta supaya dihancurkan dihancurkan musuh dia tadi, yang khianat kepada kamu, minta ya Allah akhir sekali kena kepada dia. Allah bagi kena kepada tak setimpal dengan apa yang dia buat, maka kita telah terhutang. Kalau dia buat kita 50%, kita doa dia 60%, 10% tu kita tak tanggung, kan terlebih. Sebab itu dalam hukum orang tak boleh kita nak buat hukuman kita sendiri. Walaupun kata fa'tadu alaihi bimis ma'tada alaihi, balaslah atas mereka sebagaimana mereka buat atas kamu. Itu dalam peperangan. Bolehlah orang mari nak kita berlawan balik. Setakat tu je. Yang lain tak boleh. Orang perang tampar kita pun tampar balik. Sebab kita tak tahu kekuatan dia. Mungkin penampar dia 80%. Penampar kita Mike Tyson 120%. Dia tampar kita goyang gini, kita tampar dia cabut gini. Yang tercabut tu menyebabkan lebih. Maka kes tadi sama juga. Jangan doakan keburukan, kejahatan kepada orang yang mengkhianat agama. Selagi dia Islam tak boleh. Tapi kita doakan dia mendapat hidayah. Sehingga orang kafir sendiri pun kita tak boleh nak panggil dia sang kafir mereka. Sebab dia lagi dia bernama maksud dan dia belum lagi berakhir hidup dia. Ruang taubat masih ada, ruang hidayah masih ada. Doalah kebaikan untuk kawan-kawan kita yang fasik, mungkin yang nampaknya nak meruntuhkan agama, kepada pemimpin-pemimpin yang zalim. Kena doa, kita kena doa. Pemimpin zalim jangan zalim diri sendiri, ambil harta rakyat, khianat, apa ni, rasuah dan bagai-bagai. Banyak sangat. Jadi kita kena doa lah. Macam mana? Tapi kalau dah mahkamah dah bukti ke bla bla bla, kita tak payah nak jadi apa? Juru wartawan yang segera telah dihukum. Memang sepatutnya telah dihukum. Bukan sekarang, tak, sudah lama. Ada ayat. Tak jadi komentar, tak payah. Cukuplah, itu urusan orang lain. Kita tak payah nak mengangkut tambah takut menjadi fitnah menjadi apa. Kita menanggung betul. Ada lagi soalan? Wallahualam. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.